Hai semua anak murid 6UM Cikgu Sam. Cikgu Sam harap semua dalam keadaan sihat. Dan kalau kamu nak bergerak ke mana keluar ke, jangan keluarlah ya sebab kita sekarang ni dalam pandemik COVID-19. Dan kalau kamu ada urusan penting sangat, memang nak keluar, memang kena ikut SOP. Okey, untuk pagi ini Cikgu Sam akan mengajar kamu tentang komponen elektrik dan langkah-langkah keselamatan pengendalian peralatan elektrik. Okay, tajuk ni kita dah belajar masa darjah 5 dulu, jadi kita masih lagi fasa pemulihan, jadi kita ulang balik supaya refresh balik otak kita yang mata pelajaran yang kita dah belajar pada tahun lepas. Okey, dah sedia semua? Okey, kita pergi ke slide yang pertama. Okey, pertama sekali kita kena kenal komponen-komponen elektrik. Okey, yang pertama, yang ini gambar ini, yang pertama ni adalah mentol. Kemudian ini adalah wayar penyambung ni. Wayar penyambung ni kita dapati di bilik sains sekolah kita kan. Okey, ada warna merah dan ada yang warna hitam. Kedua-duanya sama je fungsinya, mengalirkan arus elektrik. Jadi tak kisah kamu nak ambil warna merah ke warna hitam pun sama. Okey, seterusnya yang ini Swiss. Kalau nama sebetulnya Swiss pisau lah kan. Okey, ini Swiss dan ini yang last kali ni ramai murid selalu duk sebut bateri. Okey, dalam sains kita tak panggil ni bateri, kita panggil dia sel kering. Okey, bateri tu macam bateri kereta, bateri kereta pun bukan, kita tak panggil bateri kereta, kita panggil akumulator. Okey, ramai duk panggil bateri kan. Bateri ni macam bateri jam tangan, bateri telefon bimbit, itu adalah bateri ya. Okey, seterusnya kita nak tengok simbol-simbol komponen elektrik. Okey, ini nampak tak simbol sel kering. Okey, yang bulat ni bukan ya, yang garisan hitam ni. Okey, satu panjang dan satu pendek. Panjang dan pendek tu mewakili terminal positif dan negatif. Okey, seterusnya Swiss. Okey, tengok Swiss ni tertutup. Jadi simbolnya Swiss tertutup macam ni. Satu garisan, kemudian ada dua titik di antaranya. Ada dua titik di antaranya. Swiss ni memang paling senang lah. Semua orang boleh lukis dengan cepat. Pastikan kamu guna pembaris lah. Barulah kemas kan simbol kamu tu. Okey, kemudian mentol. Yang ini memang Cikgu Sam memang minta sangat kamu gunakan simbol ini. Senang saja, bulatan, kemudian ada pangkah, ada garisan bersilang dua. Pastikan garisan bersilang tu betul-betul kena kepada bulatan yang kamu buat tu. Okey. Ada juga cara lain untuk melukis mentol. Ni cara yang kedua dan cara ketiga. Tetapi Cikgu Sam tak galakkanlah. Kerana cara kedua dan ketiga ini, bila kamu lukis tu macam-macam bentuk nanti. Bila kamu hantar ke Cikgu Sam. Yang paling senang bentuk bersilang tu paling senang kan. Memang standard. Okay. Tapi kalau kamu nak guna tak salah. Tapi pastikan kemas dan betul lah simbolnya. Kalau kamu tengok M tu macam McDonald tu ada bulatan di tengah. Jangan tulis M. M tu macam tak ada tengah langsung kan. Okey, seterusnya kita nak tengok simbol komponen elektrik pula. Okey, yang masih lagi Swiss. Tadi Cikgu Sam dah beritahu dah. Swiss terbuka dan Swiss tertutup. Okey, apa beza Swiss terbuka dan Swiss tertutup? Okey, tengok simbol Swiss terbuka. Dia terbuka lah. Bila terbuka ni, arus elektrik mengalir tak? Tidak. Jadi arus elektrik tak mengalir. Kalau pasang mentol pun, mentol takkan menyala. Okey. Yang menjadi kekeliruan sekarang ni, bila kamu dah biasa dengan bahasa di rumah kan, kamu kata pasang kipas, buka kipas. Buka tu maksudnya kipas tu akan berpusing, betul tak? Tapi kalau istilah sains, switchnya mestilah ditutup. Jangan keliru tau. Kerana kamu tengok kalau terbuka switchnya, arus elektrik tidak mengalir. Tetapi bila switchnya ditutup, switch ditutup, nampak tak dia bersambung. Bila bersambung, arus elektrik akan mengalir melalui wayar penyambung tadi. Jadi jangan keliru antara nak buka kipas dengan buka switch ni. Jadi kena guna bahasa yang betul. Kalau switch dibuka, elektrik tak mengalir. Kalau switch ditutup, elektrik mengalir. Okey, boleh jelas? Boleh ingat tu? Okey, seterusnya kita nak tengok melukis litar menggunakan simbol. Okey, biasanya darjah 2 dulu kamu dah lukis litar elektrik. Tapi
kamu lukislah gambar sel kering, gambar wayar penyambung, gambar mentol, lukis yang betul lah lakaran. Okey, tetapi bila masuk darjah 5 ni, kamu hanya perlu menggunakan simbol. Okey, kita tengok ni, litar elektrik lengkap ni. 1 mentol, 2 sel kering, 1 switch. Dan switchnya tertutup. Okey, tengok yang litar bersiri pula. 2 mentol, 2 sel kering dan switchnya terbuka. Jadi, mentolnya menyala tak? Ya, mentol ini tak menyala. Okey, seterusnya litar selari. Okey, 2 mentol, 2 sel kering dan switch terbuka juga. Jadi, mentol yang ini pun tidak menyala. Okey, ini nak menyenangkan kita lah untuk melukis litar. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya kita nak tengok latihan. Macam mana nak lukis ni, Cikgu Sam? Okey, lukiskan litar elektrik menggunakan simbol 2 mentol, 2 sel kering dan 1 switch. Jadi, nampak? Lukis 2 mentol, lepas tu wayar penyambung tu banyak mana, ikutlah. Tapi mestilah bersegi 4. Mesti segi 4. Tak bolehlah bujur macam tu, tak kemas kan. Jadi kamu gunakan pembaris. Okey, kemudian 2 sel kering dan 1 switch. Kenapa switch dia terbuka? Okey, tengok arahan. Dia tak bagi tahu pun. Arahannya switch terbuka atau switch tertutup. Jadi kamu boleh lukislah tertutup pun boleh, terbuka pun boleh. Okey, ini cara kedua. Ini cara pertama, lukis litar bersiri. Dan cara kedua, lukis secara litar selari. Juga sama, 2 mentol, 2 sel kering dan 1 switch. Senang kan? Okey, seterusnya kita nak tengok langkah-langkah keselamatan. Keselamatan apa, Cikgu Sam? Keselamatan menggunakan peralatan elektrik. Jadi Cikgu Sam nak share satu video, kita tengok sama-sama. Eddie sedang memburus gigi dan mencuci mukanya apabila telefon bimbitnya yang dipasang ke dalam soket dinding dan sedang dicas berdering. Dengan tangan dan muka yang basah, Eddie mengangkat telefon untuk menjawab panggilan. Ketika itulah dia menerima renjatan. Eddie menjerit dan jatuh ke lantai. Nasibnya baik. Semasa terjatuh, telefonnya telah terkeluar daripada soket dan bekalan elektrik ke telefonnya terputus. Eddie terbaring di lantai sambil mengerang kesakitan. Dia dikejarkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Apakah yang telah berlaku? Nampaknya, Eddie yang melecur di pipi dan tapak tangannya telah cuai dan hampir kehilangan nyawanya. Eddie menerima renjatan elektrik apabila tenaga elektrik mengalir daripada telefon bimbitnya yang sedang dicas melalui tangan dan mukanya yang basah ke dalam badannya. Tenaga elektrik adalah satu bentuk tenaga yang mengalir melalui konduktor. Badan kita juga merupakan suatu konduktor elektrik. Apabila kita menyentuh peralatan yang rosak atau wayar terdedah mempunyai tenaga elektrik tersebut akan melalui badan kita dan memberikan kita renjatan elektrik. Ini boleh menyebabkan kecederaan yang sangat serius dan membawa kepada kematian. Elektrik adalah sangat berguna, tetapi ia juga sangat berbahaya jika tidak digunakan dengan betul. Kita mesti mengendalikan elektrik dengan bijak dan selamat untuk mengelakkan renjatan elektrik. Mari kita belajar dengan lebih lanjut mengenai perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam keselamatan elektrik. Jauhkan jari dan objek lain daripada soket elektrik dan peralatan kecil, seperti pembakar roti. Jauhkan wayar elektrik dan wayar peralatan elektrik daripada sumber haba. Gunakan palam 3 pin yang dibumikan dengan betul untuk semua peralatan elektrik. Pastikan anda hanya membenarkan juru elektrik berlesen atau yang ditauliahkan oleh kerajaan sahaja untuk membaiki peralatan elektrik. Pastikan bekalan kuasa utama dimatikan apabila melakukan kerja-kerja elektrik. Jangan sentuh suis atau peralatan elektrik dengan tangan yang basah. Jangan biarkan peralatan elektrik seperti seterika dihidupkan untuk masa yang lama. Jangan gunakan peralatan elektrik yang telah rosak atau wayar elektrik yang haus. Jangan keluarkan palam daripada soket dengan menarik wayarnya. Sebaliknya, tarik palamnya. Jangan letakkan peralatan elektrik berdekatan dengan sumber air seperti sinki, tap mandi, kolam renang dan lain-lain. Jangan pasang adapter ke dalam adapter lain
dan elakkan daripada menggunakan adapter yang dipenuhi dengan palam apabila mungkin. Jangan gunakan peralatan elektrik sebelum membaca manual tentang langkah-langkah yang betul menggunakannya. Jangan picitkan wayar pada tingkap, pintu atau di bawah perabot. Dengan mengamalkan langkah-langkah keselamatan ini dan mengelakkan kecuaian, kita akan dapat mengekalkan keselamatan semasa menggunakan elektrik. Okey, itu dia. Okey, langkah-langkah keselamatan. Jangan jadi macam Eddie ya, bukan Eddie kelas kita, tapi Eddie dalam video tu tadi tengok sambil main telefon, sambil mandi, lalas kena renjatan. Okey, nanti yang ini kamu boleh baca lanjut dalam buku teks kamu muka surat 121 dan 122 Kamu boleh baca lanjut kat situ. Okey, Cikgu Sam nak pergi ke latihan. Latihan berdasarkan video ni je. Okey. Dan juga kamu boleh tengok buku teks. Cikgu Sam benarkan kamu rujuk buku teks. Okey. Latihan dia senang saja untuk hari ini. Ada banyak langkah keselamatan tadi. Tapi Cikgu Sam nak kamu senaraikan 5 langkah keselamatan mengendalian peralatan elektrik di dalam buku nota. Okey, tulis hari, tarikh dan tajuk dia langkah keselamatan pengendalian peralatan elektrik. Kemudian kamu senaraikanlah 5. Tapi kalau kamu rajin, kamu boleh senaraikan 10 yang ada dalam buku teks tu. Tak apa. Lagi banyak kamu senaraikan, lagi kamu ingat. Betul tak? Boleh buat itu dan snap gambar, snap foto, hantar ke WhatsApp Cikgu Sam untuk semakkan. Itu saja kerja rumah untuk hari ini dan jangan lupa jawab kuis yang Cikgu Sam masukkan dalam portal WhatsApp kamu. Okey, kalau tidak ada apa-apa soalan, Cikgu Sam tamatkan saja sesi PDP kita pada pagi ini dan kita sama-sama mendoakan agar COVID-19 ni cepat-cepatlah berakhir supaya kita semua dapat pergi ke sekolah dan menjalani kehidupan seperti biasa semula. Alright, sehingga berjumpa lagi di minggu hadapan. Stay safe, patuhi SOP. Bye.